إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الأول الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب مصنفة. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi. Hari itunya kuliah maghrib. Kuliah maghrib kita diminta untuk baca hadis 40. Kemudiannya tepat ambil kuliah tetap di Melaka tu mula dah hari tu. Jadi terpaksa ambo kena ambil hak tetap sebelum daripada berlaku Covid tu lah di Melaka. Jadi surau ganti dengan kuliah subuh.
Jadi hari itunya kita ambil pada hadis yang ke berapa tak tahulah, yang ketiga kalau tak silap itu deh. Memandangkan surau mungkin walaupun tidak letak, barangkalinya ada kekosongan dijemput hadis, maka hamba kiranya baik kita mulakan dengan hadis yang mula-mula lah. Seterusnya nanti naik hadis kedua, ketiga sampai wallahu a'lam. Tengok bagaimana ke depannya wallahu a'lam. Jadi hamba kiranya molek kita hundur gustan balik. Kita baca hadis yang pertama daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Imam Nawawi, hadis yang pertamanya ialah hadis al-a'malu binniyat. Segala amal tu dengan niat. Dengan segala niat lah. Ini hadis ni sangat penting. Sehingganya 80 urusan agama ni masuk dah dalam hadis ni. Masuk dah di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Tu nanti kita akan menyata bagaimanakah syarah hadis innamal a'malu binniyat. Hanya sanya amal tu, hanya sanya segala amal tu dengan segala niat. Kata dianya, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin, diriwayatkan daripada Amiril Mu'minin. Orang yang pertama bergelar dengan Amirul Mu'minin ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Sebelum daripada itu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dipanggil khalifah Rasulullah. Pengganti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar tu memulakan orang panggil seperti waliul amri lah, seperti orang panggil apa? Putera mahkota kalau sistem monarki ni. Iaitu dibaiatkan Sayyidina Umar siap-siap. Sebelum Sayyidina Abu Bakar tu wafat, artinya diwasiatkan, kalau aku wafat tu baiatlah kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ni ganti Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila Sayyidina Umar pula nak wafat, dia tak buat yang macam Abu Bakar. Dia suruh syura, musyawarah. Tu musyawarah, kalau tak silapnya 10 orang. Dia panggil apa? Allahumma ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi kalau tak silap. Tu mesyuarat 10 orang nak latih siapakah jadi khalifah. Ni perbuatan sahabat di dalam urusan kepimpinan, dalam urusan kenegaraan seperti inilah menunjukkan bahawasanya Islam tu tidak datang menetapkan dengan satu sistem. Maka kerana itu kita di negara ni terima sistem demokrasi. Jangan kata demokrasi ni kafir ke apa jangan lah. Orang tu orang panggil setuju semua. Boleh dikatakan ijma' dah. Ijma' umat di dalam negara Malaysia ni sepakat terima sistem tersebut. Maka adakah kita nak kata ini sistem kafir ke mana? Itu tak boleh lah cakap gitu. Siapa hok redha dengan sistem ni kafir juga. Berat tu. Ada kumpulan yang begitu. Kumpulan ni dia nak kepada khilafah. Kita kembali kepada khilafah. Soalnya siapa nak jadi khalifah tu? Siapa hok layak jadi khalifah? Siapa hok layak dibaiat? Dulunya setelah jatuh khilafah Uthmaniyah, alim ulama kita pernah berhimpun di Al-Azhar Asy-Syarif nak mengembalikan balik sistem khilafah. Akhirnya tak temu pucuk. Nak latih di mana? Siapakah khalifahnya? Bai'ahnya cara lagu mana? Ibu negerinya di mana? Pusat pemerintahannya di mana? Pakar tak boleh nak cari jalan penyelesaian. Akhirnya mengikutlah negara masing-masing. Seperti kita mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Maka tak payahlah kita kata negara ni negara kafir ni sebab apa? Tak melaksanakan sistem khilafah. Padahalnya zaman khilafah pun sistemnya tidak satu. Tidak sama. Sayyidina Abu Bakar latih siap-siap dah Umar.
Umar tak latih sia-sia, siapa hak pengganti dia? Disuruh musyawarah ahlul halli wal aqdi. Nah, Sayyidina Uthman pula mati dibunuh, tak sempat latih. Nah, Allah pakai bai'ah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula jangan wafat, pak naik Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sendiri serah kepada Sayyidina Muawiyah. Tak tetap. Mula di Muawiyah monarki betul-betul. Kata ni. Tu latih anak tu. Nah, hingga digelarkan Bani Umayyah atau Umayyah. Nah itu. Jadi hebatnya Islam ni tidak menetapkan orang panggil satu cara. Adakah monarki, demokrasi, republik atau sebagainya, tidak. Yang mana-mana berasa boleh aman dan mendirikan hukum hakam Islam dan keadilan, maka Islam menerima sistem tersebut. Nah itu caranya Islam. Nah, habis. Jadi katanya Imam Nawawi, huwa awwalu man summiya bidzalika. Jadi Sayyidina Umar ni ialah awal-awal orang yang dipernamakan dengan Amirul Mukminin. Ya, awal-awal orang yang dipernamakan dengan Amirul Mukminin min khulafa'il arba'ati, daripada khalifah yang 4. Ini kerana bersabit dalam hadis juga. Kerana apakah Sayyidina Umar mula-mula orang yang digelarkan dengan Amirul Mukminin? Iz qad warada fi Muntazim Ibni Jauzi. Kerana sesungguhnya datang warid dalam hadis, diriwayatkan dalam kitab Muntazim bagi karangan Ibnul Jauzi. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Satu hari Rasulullahnya mengutuskan tentera pada tahun yang kedua daripada hijrah. Wa ammara alaihim, dan melantik pemimpinlah di atas tentera tersebut akan Abdullah, mana Rasulullah melantik pemimpin di atas tentera yang nak diutuskan tersebut, Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Kemudian wasammahu amiral mu'minina, dan mempernamalah ia Nabi akan pemimpin tadi dengan Amirul Mukminin. Oh gitu. Artinya kalau sebenar-benar orang yang digelar dengan Amirul Mukminin ni orang mula-mula sekali bukan Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Jahsh. Nabi sendiri menamakan dia tu Amirul Mukminin, pemimpin bagi tentera Islam yang nak dihantar berperang pada tahun kedua daripada hijrah. Jadi oleh kerana Nabi sendiri pernah mempernamakan satu orang sahabat namanya Abdullah bin Jahsh sebagai ketua panglima perang ketika itu dengan Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Umar ni menggantikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, digelarkan oleh orang Islam ketika itu dengan Amirul Mukminin. Ketua bagi orang-orang yang beriman. Nama apa dia? Kunyahnya Abi Hafsin. Karenanya isteri Nabi salah seorangnya ialah anak Sayyidina Umar, Hafsah. Hafsah tu seorang daripada isteri Nabi SAW. Jadi Nabi dengan Umar ni kira menantu. Menantu dengan mertua. Abu Bakar As-Siddiq pun mertua Nabi, Nabi menantu dia. Jadi pak sahabat tu mertua, dua menantu. Gitu kan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar mertua. Uthman dengan Ali menantu. Menantu. Uthman menikah dengan dua orang anak Nabi. Sehingga digelarkan Sayyidina Uthman Zul Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Artinya ia berkahwin dengan anak Nabi yang perempuan dua orang. Itu Sayyidina Uthman. Jadi bagaimana boleh kita terima fahaman Syiah yang melaknati mertua Nabi, melaknati menantu Nabi? Hanya satu je dia sayang, Ali seorang. Tu bergah. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta semua.
jadi jangan kita pergi kepada Rafidiyah Syiah, Rafidiyah. Dan jangan kita pergi kepada Nasibiyah. Dua-dua ni semua tafrid wa iftira, melampau kedua-dua. Nah, ahli sunnah tu di tengah-tengah. Rafidiyah melampau-lampau cinta kepada ahlul kisah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, dan benci mereka kepada sahabat. Itu sehingga sahabat tu semuanya kafir, semua murtad. Mereka beberapa orang saja, Ammar bin Yasir, Abu Za al-Ghifari, Miqdad kalau tak silap. 3 orang je hak mukmin, hak lain murtad habis itu. Bahkan bencinya dia daripada Abu Bakar dengan Umar ni, hak paling benci sekali Umar. Setiap kali dilaknatnya Abu Bakar, Umarnya dilaknat. Dilaknatnya Umar pun dilaknat lagi sekali. Dilaknatnya Uthman, Umar pun dilaknat sekali lagi. Oh, benci sungguh je. Nah, digelarkan Abu Bakar dengan Umar ni berhala Allata wal Uzza. Aduh, fok Rafidiyah. Melampau. Nabi kata la tasubbu ashabnya, kata nak kafir sahabat, caci pun jangan. La tasubbu ashabi, jangan kamu yang mencaci maki sahabat aku. Nah, aduh. Kemudiannya jangan kita jadi nasibiyah. Apa nasibiyah? Kelompok yang cintakan sahabat, membela sahabat, sehingga menuduh kepada ahlul kisah. Ahlul kisah ni martabat ahlul bait yang tertinggi. Nah, iaitu hak Nabi selimut ketika mana mubahalah dengan Yahudi itu. Nah, mana Umar, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, itu ahlul kisah. Sehingga mentahmahkan ahlul kisah ni antara lainnya Fatimah bintu Rasulullah SAW seperti orang munafikun. Sebab apa? Sebab merajuk dengan Abu Bakar As-Siddiq bila minta pusaka daripada Rasulullah dengan Abu Bakar kata, kami pernah dengar Nabi kata para nabi tidak diwarisi harta dia, semuanya ke Baitul Mal. Maka Fatimah pun tarik muka, padahalnya Abu Bakar As-Siddiq bagi harta lebih banyak daripada apa yang Rasulullah tinggal di dalam Baitul Mal itu untuk Fatimah. Dan Fatimah tu setelah daripada Rasulullah wafat kira-kira 6 bulan gitu, Fatimah pun menyusul wafat. Nah, dan memang Abu Bakar As-Siddiq duka cita sungguh-sungguh karena tergurisnya perasaan Fatimah. Abu Bakar kata, aku berbuat baik dengan keluarga Nabi itu lebih aku suka daripada aku berbuat baik dengan keluarga aku sendiri. Itu kan? Maka fuq nasibiyah tuduh Fatimah sebagai munafik. Ini berat juga. Ini melampau ya. Nak backup sahabat, siapa tuduh ahlul kisah sebagai munafik. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kasih cinta kepada dua-dua. Nah, itu. Umar bin Al-Khattab digelar dia Al-Faruq. Nah, Al-Faruq maknanya orang yang membezakan bainal haqqi wal batil. Orang yang membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Umar ni orang yang bekeng lah. Nah, orang yang bekeng. Kalau Sayyidina Umar hidup di Malaysia pada zaman ni, kerap sangat tu naik turun mahkamah tu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ni sikit-sikit semelih. Tu sikit-sikit nak tetak lah dia. Nah, izin aku ya Rasulullah tetak orang ni. Nak tetak lalu dah. Nah, tu Sayyidina Umar dia bekeng. Dia tak berakhir sembunyi-sembunyi. Nah, orang lain hijrah semua senyap-senyap, slow-slow, nah, diam-diam. Umar dak, dia buat announcement, buat pengumuman. Siapa-siapa yang tak sabar dah, nak jumpa Tok Nakir, tak ada ni. Siapa-siapa yang nak berpisah daripada isteri dia, jadi isteri dia tu balu, mopok dia tu, tu kehilangan anak. Nah, anak-anak dia tu jadi yatim piatu. Mari halal Umar nak pergi ke Yathrib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak hijrah sana. Nah, siapa berani? Mai halal aku. Tak ada siapa dia berani. Nah, pakai pergi tengok kita. Tu Sayyidina Umar Al-Faruq bainal haqqi wal batil.
Nah, jasa Sayyidina Umar menenangkan Abu Bakar dan menasihati Abu Bakar lah kita boleh baca Quran dalam bentuk mushaf ini. Abu Bakar tak berani nak buat Al-Quran, nak hipung dalam bentuk mushaf. Umar apabila lihat dalam peperangan lawan fofok murtad kan, lawan fofok murtad dengan fofok tak nak keluarkan zakat, ramai para syuhada di kalangan hufaz Al-Quran, ramai orang-orang hafiz Quran ni mati syahid. Dan Al-Quran pada zaman Nabi itu tidak ditulis lengkap gini. Semuanya dihafal dalam dada-dada sahabat. Kalau ditulis pun tidak lengkap. Yang tidak lengkap tidak berbaris, tidak bertitik. Kira-kira nak baca lagu mana? Nah, hak ada titik, ada baris ni pun wala bowling amal mana. Hak baca wala bowling kan nak bodoh. Ada titik baris dah ni salah lagi. Zaman Nabi itu ditulis tak lengkap. Ramainya hafal dalam dada-dada sahabat. Hak tulis tak lengkap tu pula tak ada titik, tak ada baris. Kira-kira nak baca mana? Sayyidina Umar ni duk mikir dah. Makin lama makin ramai kufar yang mati ni. Bagaimana umat ke depan? Tengok nak bermanfaat kepada manusia. Itu khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia tu yang senantiasa bermanfaat kepada manusia yang lain. Bagi tahulah kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Hei Umar, bagaimana kaifa fa'altu ma lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana kami nak buat benda yang tak pernah Nabi buat? Tengok. Abu Bakar pun ada juga waktu ni. Bagaimana aku nak buat benda yang Nabi tak pernah buat? Nabi tak pernah kumpul Quran lengkap tu. Bagaimana aku nak buat? Umar kata, tetapi bagus ni Abu Bakar. Ini molek ni, bawa molek. Maslahatnya untuk umat Islam juga ke depan. Umur usia kita tak tahu. Tu daripada nasihat Sayyidina Umar ni lah Abu Bakar kata, molek juga. Maka dimulakan himpu minta orang tu. Akhirnya zaman Sayyidina Osman barulah lengkap. Tetapi tak ada titik, tak ada baris lagi. Zaman Sayyidina Ali, Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan baris. Kemudiannya baru diletakkan titik oleh Imam Ahmad Al-Farahidi. Tengok. Jadi kira-kiranya kita ni duk baca Quran ni dengan lengkap seperti ini tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan baca Quran tu ibadat lah. Ibadat. Kau sekarang kan tak ada zaman Nabi tak boleh buat dah kita. Jadi kalau mana-mana orang yang berfahaman seperti itu, tak ada zaman Nabi tak boleh buat, maka jangan baca Quran ini. Hendaknya dia baca Quran hak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bertitik, tidak berbaris. Itu. Kau tengok boleh baca tak? Alhamdulillah, aljamzulillah, alhamdulillah, boleh baca lagu tu? Rabbil alami, rattil alami, rassil alami, alami, ghalami, boleh? Ngalami, boleh? Letak titik 3 jadi ngalami. Kira-kira boleh tak? Maka sebab tu jangan kita sombong dengan alim ulama yang terdahulu. Kita boleh agama sepatas lidah ni pun jasa orang tua-tua kita. Jangan kita kata ni macam orang Arab jahiliah lah ni. Bila tanya wa aman ni orang tua-tua kita, mana sama. Orang Arab kafir jahiliah kata orang tua-tua dia musyrikun. Kita kata agama kita dapat daripada orang-orang tua-tua kita. Orang tua-tua kita mukminun. Mana duduk sama, jangan duduk kias sama, jangan. Itu. Habis. Lupa gagas ni susah ambil malam tu lah. Mau di mana ni? Bagi asing 3 kali. Memanglah tak ada zaman Nabi, tapi ada tak hadis kelebihan nisfu Sya'ban? Banyak. Yang sahih banyak, yang hasan pun banyak. Antara Nabi kata, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musyahidin." Itu antara hadis yang sahih tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Jadi lebih tak malam nisfu Sya'ban? Lebih tu hari daripada hadis yang sahih dan hasan.
Lepas tu nak amal gapo? Alim ulama salafun soleh tu tak sama dalam menghidupkan malam nisfu Syaban. Ada hak mari iktikaf di masjid, ada hak semaya sunat khusus malam nisfu Syaban di masjid. Dinaqal oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Bagai-bagai cara alim ulama salafun soleh dulu ihya fi lailatin nisfi min Syaban, menghidupkan malam separuh daripada bulan Syaban. Oleh kita, bukan setakat kita, dunia Arab sekaliannya kebanyakan baca Yasin 3 kali. Apa 3 kali? Nah, tak sekali. Dah malam-malam Jumaat biasa sekali. Nah, ini kan malam ni Syaban, orang kena rajin sikit, baca 3 kali. Dah apa tak boleh kalau lebih pada 3 kali. Lah, 3 tu ke ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ni. Allah kan ganjil dan suka yang ganjil. Dah lebih pada 3 pun ada lagi ganjil sebelah. Dah mau buatlah sebelah kalau ganjil kan. 3 pun malah. Ha, pas minta apa dengan Tuhan? Tak salah kah? Nak minta panjang umur, kau nak pendek umur. Minta murah rezeki, kau nak apa ke dana. Minta mati dalam iman dan Islam, kau nak mati kafir. Ha? Itu. Apa kasihnya itulah. Tu lagu tu. Cuma kita tak melazimkan, tak mewajibkan. Dalilnya ada setengah-setengah tempat kita tak buat. Dia buat ceramah Isra' Mi'raj, dia buat ceramah nisfu Syaban. Nah, tahun depan dia baca Yasin 3 kali. Tahun depan pula tidak mewajibkan. Yang penting malam tersebut dihidupkan dengan amal ibadah. Anak pewajib tu baru kena ada syariat. Baca Yasin 3 kali tu Nabi suruh. Tu baru jadi. Ni Nabi tak ada suruh dan Nabi tak ada tegah. Nah, itu Nabi tak buat tu bukan dalil. At-tarku laisa min dalil. Nabi tak buat tu bukan dalil dah. Itu. Kalau Nabi tak buat banyaklah Quran tadi Nabi tak buat. Itu bukan dalil tu. Nah, itu. Sayyidina Umar ni kana syadidan fi amrillah, orang yang bersangatan teguh dengan perintah Allah. Aqilan, orang yang berakal, bahkan termasuk dia mujtahidan, orang mujtahid, dan fuqaha usittah, salah seorang daripada ulama fiqh yang 6 di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilal haqqu ala lisanihi, Allah jadikan kebenaran tu di atas lidahnya Sayyidina Umar. Wa u'izzad dinu bihi, dan Allah Ta'ala mempermuliakan agama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wastabsyara ahlus sama'i bi islamihi, disebarkan berita gembira kepada penduduk langit dengan sebab Islamnya Sayyidina Umar. Allah. Nah, kemasukan Sayyidina Umar di dalam Islam itu menjadi berita gembira kepada para malaikat yang berada pada langit. Walau kana ba'da Muhammadin, kalaulah kemudian daripada Nabi Muhammad ni adanya nabiyun, ada nabi, lakana Umar, pasti orang layak jadi nabinya ialah Sayyidina Umar. Kalau ada tapi tak ada lah. Habis Sayyidina Umar ni dibunuh oleh namanya Abu Lu'lu'ah. Tu ta'anahu Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni orang apa nama ni, penyembah api tu panggil apa? Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kubur dia di Iran ni serupa kubur-kubur Imam Syafi'i ke alim ulama hak besar-besar di Mesir di mana. Dibuat kubuhnya, dipuja oleh fuqaha Syiah. Sebab apa? Berjayanya membunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bila tu ba'dama 'asha salasan wa sittina sanatan, kemudian daripada hidupnya Sayyidina Umar ni sama juga dengan Rasulullah 63 tahun. Kemudiannya wa tuwfiya hilal al-muharrami sanata 24. Beliau ni bagi apa, Sayyidina Umar wafat pada bulan Muharram tahun yang ke-24 Hijriah. Wa khilafatuhu, dan zaman kekhilafannya tu zaman kekhalifahannya asyru sinina, 10 tahun. Wa sittatun ashhurin, 6 bulan. Wa arba'u layalin, dan 4 hari 4 malam. Jadi 10 tahun 6 bulan
4 hari 4 malam. Itu masa tempoh pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa naqshu khatimihi, dan Sayyidina Umar ni mengukirkan pada cincin dia. Zaman dulu handphone tak ada lagi, cincin lah tepat orang zaman-zaman dulunya duk tilik, puah-puah duk saja kat tilik. Nah, zaman lah ni tak tilik dah cincin, orang tilik begani pula kata ni. Puah duk saja petak. Nah, Sayyidina Umar dia ukir di cincin dia apa? Kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukup dengan mati sebagai pemberi peringatan, pemberi penjagaan. Sayyidina Umar. Tu. Habis. Qala, berkata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia Nabi. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Apa maksud? Ai mal a'malu syar'iyyatu sahihatun bi syai'in minal asya' kasyuru'i fiha wa talabbusi biha illa binniyati. Tidak segala amal yang disyariat yang sahih dengan sesuatu daripada segala sesuatu perkara, seperti masuk pada segala sesuatu dan bersepakai dengan segala sesuatu yang disyariatkan itu, nak jadi sah dianya melainkan dengan niat. Di sinilah hadis inilah menjadi dalil yang besar dalam setiap amal kita tu mesti kena niat. Baki lagi bezanya, ada yang meletakkan niat itu orang panggil syarak. Syarak sah bagi ibadat. Seumpama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia meletakkan orang panggil niat ni sebagai syarak sah. Jadi bila syarak asyartu muqaddamu 'alal masyruti. Syarak tu didahulukan daripada masyrut. Maka sebab itulah merekanya niat tu sebelum daripada, kalau bab sembahyang, sebelum daripada takbiratul ihram. Itu khilaf. Kenapa? Kerana meletakkan syarak niat itu sebagai syarak sah bagi ibadah. Adapun Imam kita Syafi'i meletakkan dalam kebanyakan amal ibadat ni niat itu orang panggil rukun bagi ibadat. Rukun bagi ibadat dengan makna qasad. Dengan makna qasad. Makna sedar hati. Al-qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan tersebut. Jadi sembahyang tu pekerjaannya apa mula-mula? Takbiratul ihram. Tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Diharamkan benda yang halal dengan sebab takbir, dihalalkan benda yang haram dengan sebab salam. Jadi sebab itulah takbir yang mula-mula tu dipanggil takbir taharrum atau takbiratul ihram. Jadi mula sembahyangnya takbiratul ihram. Maka kerana tu ulama kata sembahyang tu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Semaya ni ialah beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang dimula dengan takbir dan disudah dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi mula khijah sembahyang ni Allahu Akbar. Niat tu bila? Ketika anak Allahu Akbar. Gapo niat? Sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan tersebut. Di awal pekerjaan sesuatu tersebut. Contoh kita kata semaya subuh. Tak ada. Kita kata Allahu Akbar. Dalam kita kata Allahu Akbar, hati kita tu sedar. Aku semaya fardu subuh ni, bukan duduk berak. Gitu kan. Nampak tak? Tu kau was-was. Allah, saya buat apa ni? Duduk berak ke duduk? Berat benar itu lagi tu. Jadi ketika mana kita Allahu Akbar, aku semaya fardu subuh. Sedar kata aku semaya fardu subuh ni. Itu orang panggilnya aku semaya itu qasad.
Nah, fardu tu ta'arrud, subuh tu ta'yun. Nah itu senang ya sebenarnya, keduk payah sangat. Nah, kalau Allah, tu dia tak tahu niat tu gapo, hidup baca sahaja aku sembahyang, hidup baca. Tu bukan niat, tu membaca lafaz niat dalam hati tak jadi. Sedar. For kita makan nasi, tengah makan nasi, muak. Saya kita telefon. Mak, duk apa mak? Ada ke kita ni? Tak tahulah saya ni duk apa tahu ni. Nah, was-was saya ni duk tengah makan nasi ke duk berak gitu ke? Dak, nah. Mak duk apa mak? Duk makan nasi ni. Telefon gigi. Dah. Kayak yakin tu. Sebab apa? Sedar tak? Sedar. Jadi niat tu qasdu syai' muqtarinan bi awali fi'lihi, sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan sesuatu tersebut. Kalau semaya takbiratul ihram, ketika mana kita Allahu Akbar, sedar aku semaya fardu isya ni, bukan duduk berak, bukan duduk baca surat khabar, bukan duduk main bola. Tak sedar. Tak sedar ke? Buat apa ni? Berat benar. Nah, itu bahkan kalau orang tu payah nak sedar ketika mana Allahu Akbar dalam mazhab kita Syafi'i ni, karena dikiaskan dengan lafaz niat umrah haji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berlafaz dengan niat umrah dan haji. Nah, disunat wa yundabun nutqu qabila takbir. Sunat bertutur dengan lafaz niat tadi tu sebelum sedikit daripada takbir. Bapa? Supaya menolong lidah akan hati. Nah, tu liusa'adul lisanul qalb. Nah, supaya menolong oleh lidah akan hati. Jadi sebelum nak kata Allahu Akbar tu, kalau Arab kan usalli fardal isya'i, Allahu Akbar. Kalau kita orang Arab, kalau kita ni orang Melayu, hidung kepek, dan itu ni, aku Melayu. Apa? Aku semaya fardu isya. Allah. Kan? Nah gitu ya. Nah, ketika mana kita kata aku semaya fardu isya, Allah, kegendah kita lafaz tu terngia-ngia tak? Baru ya kita sebut tadi, terngia-ngia. Itu orang panggil menolong lidah akan hati untuk ingat. Itu. Tapi payah muka kita duk berasa kita macam orang Arab, biar hidup kepek pun dak sini. Duk usolli, sing ko sa sudah. Duk bahas pula usolli fardu ko fardu, bagi ikut mana nahwu pula dah, pas terjemah pula sahaja. Dalam buku tu kata sengaja, hak ni sahaja, mana sengaja kau tak sengaja. Jadi panjang ni apa, sebab salah cara mengaji. Nah, padahal mazhab Syafi'i paling mudah sekali. Ajar kita ni jadi orang Melayu kalau kita jenis orang panggil payah nak sedar, jenis banyak nyanyuk sikit, lupa banyak. Berat benar gitu. Payah jenis orang kena belafaz ni, jenis orang nyanyuk sikit lah, bukan nyanyuk benar, nyanyuk sikit, payah nak ingat. Kadang-kadang hidup main bola ingat duduk makan nasi. Berat tu jenis lagu tu, kena belapar dulu tu lagu tu. Nah, belapar kau Melayu tak apa, gitu kan. Tak usah duk perasaan Arab lah Melayu kat kita ni. Tak sah duk semaya ustaz. Loh, bukan duk semaya lagi. Hak tak sahnya Allahu Akbar dengan nama Allah ya. Baru tak sah. Baru tak sah lagu tu. Dah mula dah semaya. Ni tak takbir, tak semaya lagi. Nah, maka kalau tak semaya tu sah tak? Sah lah. Tak ada apa. Jadi sebelum kita nak takbiratul ihram, bagi orang hak was-was sangat-sangat, lafal, talaffuz bin niat. Orang Arab usolli fardal isya. Kita orang Melayu, aku semaya fardu isya. Allahu Akbar. Kayak mudah lagu tu. Nah, mudah lagu tu. Ni tak ada mazhab Syafi'i ajar was-was ni, tak ada. Duk mengaji ke mazhab Syafi'i apa duk usolli lillahi ta'ala. Allah kata nak masuk niat. Nak masuk ke mana? Niat mari mana? Nak masuk. Niat tu mahalluha fil qalbi. Niat tu tepatnya dalam hati, tak ada kena masuk mana-mana. Perut hati kita tu sedar, jangan tak khabar sangat. Itu kan? Tu. Habis. Kalau gitu dia kata gini, wa innama quyida bisyar'iyyati, hanya sonya dikaitkan dengan syariat, li anna syari'a sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani syar'i,
Kerana orang yang buat undang-undang ni ialah Nabi SAW diutuskan untuk menerangkan tentang undang-undang yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Oh, panjang ni kalau syarah dia ni. Kita nak ambil lagu mana ni? Dia kata fal muradu nafyul ahkamil muta'alliqati biwujudiha kasihhati. Dan bermula yang dikehendaki nafi segala hukum hakam yang berhubung kait dengan adanya itu seperti sah wal kamali dan seperti sempurna. La sihhata au la kamala illa biha. Fasyafi'iyatu maka bermula Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, yahmilunaha, menanggungkan akan makna innamal a'malu binniyatu 'alal awwali, di atas yang awal. Mana? Nafi kesahihan. Maknanya innamal a'malu binniyat, innama tasihhul a'malu binniyat. Hanya sah segala amal itu dengan niat. Gitu. Jadi nafi itu nafi kesahihan amal. Artinya kalau seorang itu ketika mana dia Allahu Akbar, dia tak sedar rasa dia buat hijab gapo. Nah, barangkali dia ingat kau makan nasi, maka tak sah. Ibadat itu tak sah. Sebab tak sedar. Tak ada qasdu syai' muqtarinan bi awali fi'li. Gitu. Melainkan puasa, ni kita masuk Ramadan ni kan. Puasa tu nak guna niat dengan makna qasak tu susah. Masyaqqah. Kita betul-betul fajar sodik nawaitu sama payah dah betul. Nanti ni lepas semua Ramadan kita puasa. Maka niat dalam bab puasa dengan makna himmah ataupun azam. Semangat yang kuat. Bila malam saja sah dah kita nak azam untuk puasa esok hari. Itu. Sebab apa lagi tu? Sebab susah nak disertakan niat tu di awal pekerjaan puasa. Mana pekerjaan puasa? Imsaku 'anil muftirat, menahan daripada perkara yang batalkan puasa. Bila? Min tala'il fajris sadiqi ila ghurubi syamsi, mula daripada terbit fajar shadiq sehingga tenggelam matahari. Jadi kalau kita nak mula terbit fajar shadiq tu kan nawaitu sama ramai terlepas puasa lah gitu. Tu mula hijab puasa. Maka al masyaqqatu tajlibut taisir. Kerana payah tadi tu mengheretkan kepadamu mudah. Maka mazhab Syafi'i, niat dalam bab puasa bukan dengan makna qasdu syai' muqtarinan bi awali fi'lihi, tapi dengan makna azam atau himmah. Itu dah. Jadi niat tu banyak makna sebenarnya. Itu. Wal hanafiyatu ala tsani. Mazhab Hanafi pula tangguh makna di atas nafi kamal, nafi sempurna. Jadi sebab tu innamal a'malu binniyat. Innama kamalul a'mal binniyat. Hanya sempurna amal itu dengan niat. Jadi kalau tak niat sah tapi tak sempurna. Gitu je. Tu mazhab Hanafi. Wal awalu, kata Imam, ni kita baca syarah ni, Imam Sa'duddin At-Taftazani Al-Hanafi. Dia mazhab Hanafi ni. Ni syarah kitab Arba'in Nawawi ni Imam Taftazani. Imam Taftazani mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Tapi dia katakan wal awalu aula. Makna yang pertama tu hak tepat. Mana? Hak mazhab Syafi'i. Hak lebih tepat. Dia tarjih mazhab Syafi'i sini. Sebab apa? Li'annahu, kerana sesungguhnya lam tana alhamlu 'alal haqiqati falhamlu 'ala majazin aqrabu ilaiha. Tak kala mana tertegahlah oleh menanggungkan makna di atas hakikat, maka ditanggungkan di atas jalan majaz itu terlebih hampir kepadanya. Mana makna majaz? Wa huwa as-sihhatu aula kama taqarrara fil usuli. Itu. Ini kita kena mengaji dari usul fiqh lah, hakikat majaz gapo semua tu. Baik, habis. Kemudian kita ambil sikit-sikit lah tu. Pukul 7.30 biasa kuliah subuh sini sudah berapa? 7.30. Boleh dah kita nak berhenti tu. Kemudiannya kita sambung pula nantilah wallahu a'lam bila tu nak Ramadan dah bulan depan.
Ramadan cuti, kalau kuliah ni sebulan, lepas tu gaya pula sebulan, puasa sebulan, gaya kena sebulan. Jadi 2 bulan. Jadi tak tahulah, bulan lepas pada gaya lah, insya-Allah kalau surah telefon pula kan, kita sambung semula pula. Dia kata begini, summal a'malu, kemudian bermula amalan ini ada 2. Adiyatun, hak bahasa adat, kebiasaan maknanya, wa ibadiyatun, dan hak bahasa ibadat. Bahasa ibadat, ta'abbudi, hak kita beribadat dengan perbuatan tersebut. Kemudiannya wan niyatu qad syuri'at li tamyizis tsani minal awwali, dan bermula niat tu sesungguhnya disyariatkan dia tu untuk membezakan yang kedua daripada yang pertama. Mana nak bagi beza hak adat dengan ibadah, maka disyariatkan niat pada ibadah, supaya bukan orang panggil hak kita duduk semaya ke hari-hari ke semaya, betul tak? Makan nasi hari-hari ke setahun sekali makan nasi, hari-hari juga 3 kali sehari bahkan. Kadang-kadang nak jadi super semaya 5 kali sehari makan. Sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan tengah malam pula. 5 kali nak super semaya. Makan pun hari-hari, semaya pun hari-hari. Kira-kira lama-lama jadi semaya tu super makan super semaya mana? Ada, biasa. Maka nak jadi beza antara ibadah dengan adat, maka disyariatkan niat pada ibadah. Itu wahia, dan ia mana ibadat ni, ma ta'abbadnallaha, barang yang kita ibadatkan akan Allah. Tak betul tu. Wahia, dan ia ibadat tu, imma, ada kala, bukan amma dah, imma ada kala, ma ta'abbadnallaha, benda hak kita ibadatkan akan Allah, bitarki, dengan meninggal. Mana? Kasaraqati, seperti mencuri, wal qatli, membunuh, wala yushtaratu fihi niyyatun, niyyatul wifaqan, dan tidak disyaratkan pada ibadat hak bahasa tark, tinggal, itu tak disyaratkan niat. Betul tak? Tu kita nak tak securi, kena niat lah. Sahaja aku tak securi, gitu lah. Kita tak sebunuh orang, sahaja aku tak bunuh. Ada. Dalam ibadat hak bahasa tarku, tinggal, hak tu tidak disyaratkan ni niat. Sama juga istinja. Ibadat tak istinja? Ibadat. Nak basuh berak, lepas tu kena niat tau. Aku duduk basuh berak ni, aku duduk buat gapo ni? Sudah wasuah dah lawe. Berat benar lah tu. Hak jenis tarku, tinggal, hak tu tidak disyaratkan ni niat. Itu dah. Au ta'abbadna bi fi'lihi kal wudu'i was salati wa yajibu fihi niyyatu ruknan ay inda Syafi'i au syartan indana ay Hanafiyah. Itu. Ataupun ibadat ni ialah hak kita buat hija, seperti ambil semaya, maka dan wajiblah pada ibadat hak kita buat. Hak tadi ibadat kita tinggal, ada pun hak kita buat tu diwajibkan padanya oleh niat sebagai rukun, yakni di sisi mazhab Syafi'i, au syartan, atau sebagai syarat sempurna amal inda mazhabil Hanafiyyah, di sisi mazhab Hanafi. Habis. Kemudian ni baru kita sambunglah, wa minhu, dan setengah daripada ibadat hak bahasa kita buat, al-bai', jual beli, wassalam, tinjau salam, wal qara', wal hibah, wat talaq, dan sebagainya. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah tanah pondok kita tu telah pun selesai kita ratakan. Hak bulan berapa kita mari ni kan, ingat tak? Mula bagi kita sebut itu di tengah nak meratakan tanah pondok. Jadi akhir bulan lepas, alhamdulillah tanah pondok kita rata. Dan sekarang ni kita nak tunggu supaya tanah tu betul-betul stabil. Tak boleh nak filing lagi lah besi ke apa, sebab tanah tambak ni tanah baru ni kan. Jadi insya-Allah ngomong panjang, rezeki ada, lepas raya ni kita ke mari sijil wakaf untuk pembinaan komplek pondok. Untuk pembinaan komplek pondok tu mengandungi masjid, asrama, pondok-pondok orang tua, jabat, rumah guru dan sebagainya. 9 juta tu lah, 9.5 juta, 9.434.952 ringgit Malaysia. Jadi kita buat jual beli wakaf tu dengan cara jual beli batu. Kamu jual beli batu, bukan harga batu bukan. Maknanya pada sebuti batu tu masuk dah seni, pasir, besi, ubah tukai, cat dan apa semua masuk. Jatuh ke sebatu tu mahal lagi pembinaan. Batu tu murah, berapa sen lah batu ya. Tapi masuk habis besi ke apa ni, jadi naik ke 20 ringgit sebatu. Kalau kita buka kaki mahal, sekaki jadi 100. Diparuh sikit, payah. Cepat tu kalau ada orang kaya ramai, cepat lah. Tapi masalahnya hanya orang tak ada duit. Jadi kita buat kecil, jual batu. Jadi jual batu 20 ringgit. Batu. Jadi hamba harapnya para hadirin semua sampai taruh banyak sikit duit. Lepas raya ni janganlah wakaf batu, wakaf banyak batu sikit. Jadi orang panggil hak dalam tabung kita bawa tu boleh masuk juga kalau ada. Nantinya kita akan tolong orang panggil satu bangunan tu, contoh satu masjid, berapa batu yang diperlu. Kita kata berapa ratus lah, 1000 batu contoh. Daripada tabung tu kalau kita kutip-kutip dalam itu boleh beli 400 batu contoh. Boleh beli 400 batu dengan semua. Berartinya tinggal 900 batu lagi. Tu. Jadi sebelum kita buat mandi sini ni, tabung tu tak boleh sumber juga, sebab nantinya kita akan potong juga insya-Allah. Jadi doalah mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah untuk pembinaan pondok. Kerana agak tak selesa sangat dah tempat kita duduk ni, bocor situ, bocor sini, macam-macam hal berlaku. Nak terima pelajar lebih daripada 30 orang pun tak boleh. Nak ambil orang tua ramai nak mari. Nak hantar mak tua ialah pok tua dia. Tak boleh juga. Untuk masa sekarang ni insya-Allah di atas tanah pondok yang baru diwakaf itu insya-Allah orang tua pun kita akan buka tempat untuk pondok orang tua. Itu insya-Allah. Itu saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan